Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat anak-anak murid cikgu semua. Apa khabar hari ini? Semoga anak-anak murid semua ceria, bahagia. Ceria, bahagia, gembira, dipermudahkan segala urusan semua. Baiklah, sebelum cikgu berkongsi berkaitan dengan jom belajar di rumah, sebelum tu cikgu nak setiap orang hadiahkan senyuman buat diri sendiri. Supaya hari ni kita lebih positif untuk menghadapi hari-hari kita. Baiklah, hari ni cikgu akan kongsikan berkaitan dengan jom belajar di rumah. Okey. Yang pertama, apabila nak belajar di rumah, sediakan tempat belajar. Maksudnya macam mana? Apabila kita nak belajar, pastikan kita ada meja untuk kita belajar, ada kerusi kita sendiri untuk kita belajar. Dan cikgu tak mau ada yang belajar sambil tiarap ke apa ke, tak mau. Cikgu nak murid-murid cikgu ada meja, ada kerusi. Apabila berada di meja tu, memang susunan buku nak belajar tu lebih sistematik supaya kita lebih fokus. Okey. Perkara yang kedua adalah berkaitan dengan catat nota penting ketika mengikuti kelas online bersama guru. Okey, maksudnya macam mana? Apabila cikgu mengajar secara Google Meet. Google Meet. Apabila cikgu mengajar, kita murid yang bagus, murid yang cemerlang, dia akan catat nota cikgu. Mungkinlah catat nota kita tu secara peta minda ataupun item, peta buih ke, peta pokok ke, dan sebagainya. Jadi mata kita fokus pada cikgu mengajar. Okey, apa yang penting? Okey, kita catat. Dan perkara pertama, mata fokus. Tangan kita catat. Telinga, kita dengar apa yang cikgu mengajar hari ini. Maksudnya macam tu. Telinga kita dengar apa yang cikgu ajar. Okey, baiklah. Perkara yang ketiga ni adalah ikuti jadual yang telah disediakan oleh guru. Okey, seperti mana yang sedia kita maklum, guru-guru telah menyediakan jadual pembelajaran secara online. Okey, contohnya cikgu cakap hari ni pukul 10 hingga pukul 11 kita ada contoh bahasa Inggeris, 11 hingga 12 sains. Okey, 11 hingga 1 kita ada mata pelajaran lain. Contoh, murid-murid, anak-anak ikuti jadual yang telah disediakan oleh guru. Jangan disebabkan, okey hari ni malas lah ikut online cikgu ni, nak tidur lah. Tak boleh. Kita dah ada jadual kita sendiri. Kita cuba ikut jadual yang telah cikgu kita sediakan. Ingat anak murid, cikgu-cikgu kita sangat bersemangat untuk mengajar. Jadi, anak-anak murid sekalianlah yang perlu memberi motivasi. Motivasi untuk belajar. Cikgu dah semangat sediakan bahan untuk mengajar, anak-anak murid bersemangat juga untuk menuntut ilmu. Okey, baiklah. Seterusnya, perkara yang keempat adalah, yang keempat ni sangat penting. Bayangkan proses pembelajaran seperti di sekolah. Fokus. Maksudnya macam mana? Contoh, kita beranggapan bahawa kita ni berada di dalam kelas. Kita menghadap guru. Jadi, adakah apabila kita mengikuti sesi online dengan cikgu, kita ambil nasi satu pinggan makan. Nasi lemak pagi ni sahab. Macam tu ke kita mengikuti kelas online? Tak. Kita betul-betul membayangkan bahawa kita mengikuti kelas pembelajaran secara online seperti mana berada di sekolah. Fokus. Kita bersedia duduk tegak, bersedia ada alat tulis, catat betul-betul, dengar betul-betul. Contohnya macam tu juga cikgu nak mengajar. Okey, cikgu pun bersedia untuk pembelajaran seperti mana cikgu berada di sekolah. Pakai pakaian yang betul-betul seperti mana cikgu nak mengajar. Begitu juga dengan anak murid. Yang ni bayangkan kita berada di sekolah, anak murid cikgu, please nak menghadap cikgu, nak mengajar, pakai yang kemas.
Seperti mana kita pergi sekolah, pakaian kemas, cantik, sopan dan sebagainya. Jadi apabila kita ada aura positif lah, cikgu cakap aura positif, kita sikat rambut kemas, dia lebih bersemangat sebenarnya. Adakah kita, okey dah lah bangun lambat pukul 9:30 lah, kelang kabut apa nak cari link cikgu lagi apa. Tu dia ikut ikut sesi pembelajaran online dengan cikgu, dengan rambut tak sikat, seronok ke? Tak seronok. Kita jadi macam, alah, macam tu. Jadi apabila kita bangun pagi dengan penuh bersemangat, kemas, wangi, jadi kita secara bersemangatlah. Bangun awal pagi, solat, aura positif kan. Solat, bersemangat. Jadi bersemangatlah kita untuk menuntut ilmu. Okey, seterusnya adalah yang kelima, ambil masa seketika untuk berehat. Contohnya, awak dah mengikut kelas online dengan cikgu ataupun awak belajar, proses belajar contohnya di rumah ni awak menghadap laptop dan sebagainya, perlu ambil masa 5 hingga 7 minit kadang-kadang tu untuk awak rehat sekejap. Rehatkan minda anda. Begitu juga di sekolah. Kalau sekolah, kita ada proses pembelajaran kita. Ada kan waktu rehat kita untuk makan kan? Begitu juga ketika awak belajar di rumah. Ambil masa seketika untuk berehat, tenangkan fikiran. Janganlah waktu tu untuk tenangkan fikiran, betul-betul tenangkan fikiran, main game. Sehingga tak ada dah nak buat homework cikgu, tak. Bukan macam tu. Ambil masa seketika 5 hingga 7 minit saja. Okey, baiklah. Seterusnya adalah perkara yang keenam. Ya, sudah tentu. Mungkin ada apabila cikgu mengajar. Apabila cikgu mengajar, mungkin ada dalam kalangan anak murid yang tidak faham. So, tanya cikgu. Jangan malu. Tanya cikgu. Okey. Seterusnya, hubungilah cikgu. Maksud cikgu, hubungi cikgu anda mungkinlah melalui WhatsApp, Telegram ataupun melalui Google Classroom masing-masing. Okey, perkara seterusnya yang ketujuh adalah pembelajaran dari rumah melatih anda menjadi lebih berdisiplin, bertanggungjawab, bijak dalam menguruskan masa. Ya, betul. Apabila kita belajar di rumah ni, sebenarnya dia lagi melatih kita untuk berdisiplin. Contoh, kita nak bangun tidur, nak solat, lepas tu pagi tu kita nak breakfast, kemas rumah sikit, kemas tempat kita belajar, nak bersedia untuk fokus belajar. Dan mungkinlah waktu pagi tu seketika untuk tolong mak. Okey. Dan seterusnya kita ikut jadual yang telah ditetapkan untuk ikut jadual pembelajaran. Okey, urus masa kita dengan bijak. Yang mana waktu pembelajaran online, waktu kita solat, waktu kita makan, waktu kita riadah, waktu kita dengan family dan sebagainya. Okey, sebelum cikgu akhiri perkongsian cikgu ini, cikgu ingin menekankan, mungkinlah dalam kalangan kita ada murid-murid yang tidak dapat mengikuti kelas pembelajaran secara online. Mungkinlah dari segi kemudahan, gadget terpaksa berkongsi, handphone ataupun laptop yang terpaksa berkongsi dengan 2-3 orang adik-beradik. Tapi adakah tindakan kita, contoh mungkinlah ada halangan. Tapi jangan jadikan halangan itu sebagai alasan untuk kita tidak mengikuti pembelajaran secara online di rumah. Tapi apakah tindakan kita untuk kita apabila kita tidak dapat mengikuti pembelajaran online ni? Tindakan kita apa? Okey, yang pertama. Ya, hari ni contoh tak dapat nak ikut pembelajaran online. Memang betul-betul tak dapat. Ada halangan. Contoh dari segi internet, dari segi contoh hari ni mak terpaksa bekerja dari rumah, jadi tak boleh guna handphone ataupun laptop dan sebagainya. Cara dia macam mana? Perkara pertama, maklum dekat guru. Sebab apa saya tak dapat nak ikut secara online? Perkara yang kedua, awak tahu diri awak dah ketinggalan Google Meet tersebut ataupun proses pembelajaran online tersebut. Awak tertinggal. Jadi apa yang perlu awak buat? Minta bantuan rakan. Contohnya minta bantuan rakan macam mana? Hubungi rakan anda. Hari ni kita dah belajar apa ni cikgu bagi homework apa? Tanya rakan anda supaya awak tidak ketinggalan. Apabila tak faham cikgu cakap, tanya cikgu. Dan yang keempat, mungkinlah cikgu sediakan video ataupun record video. Ulang balik tengok. Jangan disebabkan awak rasa berada di zon selesa. Hari ni aku tak sempat lah nak ikut Google Meet dengan cikgu. Tak apalah. Tak boleh. Kita ingat pembelajaran ini adalah satu proses kehidupan kita sepanjang masa. Jadi,
kita perlu teruskan proses pembelajaran. Kalau tak, kita ketinggalan. Jadi, murid yang cemerlang adalah murid yang sentiasa fokus, murid yang sentiasa bantu dirinya, walaupun dia belajar di rumah, bantu dirinya untuk cemerlang. Cikgu, insya-Allah, cikgu-cikgu dah sedaya upaya untuk bantu anda semua. Dan untuk murid cikgu juga yang mana mempunyai masalah dari segi masalah pembelajaran, masalah di rumah, masalah dari sudut diri sendiri, emosi, dari masalah mungkinlah dari segi ekonomi keluarga ataupun masalah kewangan daripada keluarga, stres ke ataupun sebagainya, tak tahu nak urus masa, hubungi Cikgu Lina, guru bimbingan dan kaunseling anda. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.